أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا ويهب لي رزقا حلالا وتوب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا يا Allah ampunkan dosa terimalah taubatku rahmatilah hidup ini hingga akhir hayat nanti Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Ya Allah kami lemah kuatkanlah hati ini berikanlah ampunanmu serta ridho syafaatmu Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Ya Tuhan kami hanya kepadamu kami mohon ampunanmu kabulkanlah doa kami mudahkanlah jalan kami Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal
الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
ورسولك النبي الأمي وعلى Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sayyidal Mursalin. Assalamualaikum ya Imam al-Muttaqin. Assalamualaikum ya Khataman Nabiyyin. Assalamualaikum wa ala alika tahirin. Assalamualaikum wa ala ashabika ajma'in wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridaka matlubana. A'tina mahabbataka ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah pertemukan kita kembali dalam pengajian kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah Ta'ala. Kitab yang telah kita mula membacanya pada bulan 10, iaitu pada bulan 10 tahun 2020, dan sekarang ini kita sudah masuk melangkah kepada tahun 2021. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pelajar-pelajar yang mendoakan kesihatan saya sepanjang 3 minggu yang sudah di mana saya tidak sihat, dan syukurlah pada Allah saat ini Allah kembalikan kesihatan, dipinjamkan sementara. Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan untuk kita bersama insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur semua dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua dalam iman dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, dalam pelajaran kita yang terakhir, kita sudah masuk ke dalam bab kitabus salat, iaitu bab membicarakan bab salat. Dan pelajaran yang terakhir kita ialah mengenai hadas. Kita telah mengatakan hadas itu terbagi pada hadas kecil, hadas sederhana dan hadas besar. Apa itu hadas kecil? Iaitu hadasnya orang tak ada wudu. Jadi kalau orang yang tak ada wudu, diharamkan dia 4 perkara. Pertama, diharamkan dia solat. Kedua, diharamkan dia tawaf. Ketiga, diharamkan dia memegang Al-Quran, memegang Quran. Dan keempatnya, diharamkan mengangkat Al-Quran.
Jadi itulah dia 4 perkara yang dilarang kepada orang yang hadas kecil. Jadi kalau orang yang hadas besar, sama jugalah dilarang 4 perkara ini. Ada pula namanya hadas sederhana. Hadas sederhana ni sebenarnya hadas besar, tetapi dia hanya merangkumi kepada orang-orang yang junub, iaitu macam lelaki yang baru bersetubuh dengan isterinya, dia dalam junub, maka dengan itu dia dalam hadas besar. Termasuk jugalah kaum wanita yang haid. Wanita yang haid, yang nifas pun berhadas besar. Tapi di sini dia hanya dilarang 2 perkara. Pertama, dia dilarang duduk dalam masjid. Maknanya duduk diam dalam masjid itu dilarang, ya. Diharamkan dia, tak boleh. Dan diharamkan dia membaca Al-Quran. Dan kita dah sebutkan tentang pembacaan Al-Quran. Kalau perempuan yang haid, kalau dia membacanya itu dengan atas dasar wirid. Wirid itu apa? Amalan harian, rutin dia. Seperti dia setiap malam sebelum tidur, dia baca Ayatul Kursi. Jadi itu dibolehkan. Kerana itu jangan diniatkan Quran, tapi diniatkan sebagai wirid. Ya, dan begitulah dia kalau seorang guru, ibu yang mengajar Quran, di mana dia perlu mengajar anak-anak perempuan Quran, jadi dia seorang ibu dan dia seorang yang dalam haid. Itu ada khilaf ulama. Ada dalam mazhab Syafi'i kita melarang, tetapi ada juga yang membolehkan atas dasar keperluan. Dan kita dah sebutkan, jadi orang yang dalam junub dan perempuan haid dilarang duduk dalam masjid dan dilarang membaca Al-Quran. Tetapi kalau sekiranya perempuan itu perempuan yang haid dan nifas, maka ditambah lagi atas larangan orang yang hadas kecil, di atas larangan orang yang junub tadi, 2 perkara, ditambah lagi 4 perkara, iaitu dilarang untuk orang yang perempuan haid dan nifas berpuasa. Puasa wajib atas sunat, haram, tak boleh. Keduanya, dia bersuci, iaitu dia mandi hadas besar, ataupun dia berwuduk dengan niat ibadat. Maknanya niat angkat hadas besar, niatnya untuk berwuduk. Maka itu diharamkan kerana dia dalam haid dan dalam nifas, maka haram dia mengerjakan ibadat tersebut. Dan yang ketiganya, orang perempuan haid dan nifas, kalau sekiranya dia bimbang darah dia akan menitis ketika dia masuk dalam masjid, haram dia masuk dalam masjid. Kalau tadi kita sebutkan duduk dalam masjid haram. Tapi kalau sekarang ni dia tak pakai pakaian yang sempurna, takut nanti darah tu jatuh dalam masjid, haram. Kalau dia pakai yang sempurna, kalau pakai sempurna, dia masuk masjid dia cuma lalu saja, itu harus hukumnya. Dan begitulah kita dah katakan juga, perkara yang keempat, haram bagi seorang wanita yang dalam haid, di mana suaminya bercumbu-cumbuan ataupun bersenang-senangnya antara pusat dan lutut sang isteri itu. Tetapi yang kuatnya dalam pendapat ini, yang dilarang hanya persetubuhan. Selain pada bersetubuh, diharuskan. Jadi dia perempuan dalam haid atau nifas, haram suami dia bersetubuh dengannya. Kalau isterinya sudah bersih daripada haid, maknanya sudah kering darahnya, isteri itu tak boleh dipersetubuhi lagi, sehinggalah isteri itu mandi hadas besar. Jadi sang suami hendaklah sabar. Kalau isterinya dah bersih, dah kering darah haidnya, bukan terus boleh dia bersama dengan isterinya, tapi hendaklah bagi isteri itu mandi hadas besar dahulu. Itulah dipegang oleh keempat-empat imam kita, Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hambali. Ya, jadi itu kena jaga. Tetapi kalau sekiranya terlanggar kerana nafsunya tak dapat dikawal lagi, maka dalam mazhab Syafi'i kita, dia tidak kena denda apa-apa, tapi hendaklah dia beristighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dan yang kelima, dilarang bagi perempuan haid dan nifas
ialah diharamkan atas suaminya menjatuhkan talak atas sang isteri itu. Ya, jadi menjatuhkan talak atas isteri dalam haid itu adalah dilarang. Jadi kalau sang suami yang nak jatuhkan talak, tunggulah sampai isteri itu dalam keadaan bersih yang belum dicampuri lagi, barulah dijatuhkan talak. Begitulah dia para jemaah sekalian, ringkasan daripada pelajaran terakhir sebelum kita agaknya tutup ataupun bercuti selama 3 minggu sewaktu dalam saya tidak sihat. Alhamdulillah, para jemaah yang ada kitab boleh refer balik ya pelajaran kita. Jadi dengan itu dapat kita ingatkan kembali. Pada hari ini saya akan mulakan pula pelajaran baru kita, iaitu Kitabus Salat, di mana kita membicarakan tentang perihal salat. Seperti biasa, marilah sama-sama kita membacakan Fatihah kepada Rasulullah SAW dan seisi keluarganya dan juga para sahabatnya dan juga para alim-alim ulama kita yang telah bersusah payah menyampaikan agama kepada kita, bil khusus Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, imam yang kita ikuti, dan juga sampailah kepada guru kita, pengarang kitab ini, penulis kitab ini, iaitulah Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang di mana beliau berguru kepada seorang wali Allah dan juga seorang ulama besar, iaitulah Al-Habib Zain bin Semit bin Zain yang berada di kota Madinah Munawwarah. Kedua-dua mereka masih hidup dan kedua-dua mereka berada di kota Madinah. Semoga Allah Ta'ala merahmati kedua-dua guru kita itu dan mereka dipelihara daripada segala perkara yang tak diingini, dan demikian juga semoga Allah merahmati dan meninggikan darjat semua guru-guru kita, para masyayikh kita, para ulama-ulama kita, dan dilimpahkan rahmat Allah kepada mereka semua dan diberikan keberkahan ilmu mereka kepada kita dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka kita mulakan dengan kita membuka muka surat 343. Siapa yang ada kitab di tangannya, muka surat 343. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, berkata Tuhan pengarang kita, semoga dirahmati Allah Ta'ala, kitab solat bab yang pertama, iaitu definisi solat. Jadi definisi itu apakah maksud dengan perkataan solat. Dari segi bahasa Arabnya kita tak baca, terus bahasa Melayunya. Solat menurut bahasa adalah berdoa dengan kebaikan. Jadi itu asal usul perkataan salat dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, salat itu maknanya berdoa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman bagi jiwa mereka. Itulah dia doa Nabi kita Rasulullah SAW, adalah menjadi ketenteraman. Jadi perkataan itu digunakan salat, salli, salatlah, maknanya berdoalah. Inna salataka salata, maknanya dan salat kamu maksudnya ialah doa kamu, iaitu Rasulullah SAW. Tetapi menurut syariat, dalam hukum fikih kita, salat itu ialah ucapan dan perbuatan
yang pada semuanya diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi solat kita ni dia mula dengan takbiratul ihram dan diakhir dengan salam, Allahu Akbar dan Assalamualaikum. Dan dalam solat itu apa isinya? Ucapan, bacaan dan perbuatan, diri, rukuk, sujud dan duduk sebagainya. Jadi itulah dia yang dimaksudkan solat dari segi hukum syariat, iaitu ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri atau ditutup dengan salam. Jadi kenapa pula perkataan solat itu digunakan untuk ibadat sembahyang yang kita namakan dalam bahasa Melayu kita sembahyang, tapi sekarang ini sudah popular dengan nama solat saja. Kerana dalam solat kita, dalam sembahyang kita, boleh kita katakan ia merupakan doa kita kepada Allah Ta'ala. Cuba kita perhatikan dalam kita baca Fatihah, kita memohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Dan di dalam kita duduk antara dua sujud, Rabbi firli warhamni, doa mohon pada Allah keampunan, rahmat. Jadi kalau kita lihat daripada perkataan-perkataan yang kita ucapkan dalam sembahyang kita, antaranya ialah kita berdoa kepada Allah. Jadi dengan sebab itulah, di antara sebab itu dinamakan sembahyang itu solat. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Itu dari segi kesesuaiannya kenapa perkataan solat digunakan untuk sembahyang. Tapi itu sudah menjadi syariat dan itulah yang kita lakukan, solat. Ya, faedah yang pertama, solat terbentuk dari ucapan dan perbuatan. Pada umumnya solat terbentuk dari ucapan dan perbuatan. Ini umumnya lah macam kita selalu buat ya. Kita berdiri, kita baca Fatihah, kita rukuk, kita baca Subhana Rabbiyal Azim dan begitulah seterusnya. Pada sebahagian keadaan, solat juga terbentuk dari salah satu dari keduanya, iaitu ucapan sahaja atau perbuatan sahaja, ataupun tak ada ucapan dan tak ada perbuatan. Jadi yang biasa kita buat ni sekarang ni, alhamdulillah dalam keadaan kita sihat, kita ada berdiri, rukuk, sujud, itu perbuatan. Ada baca Fatihah, ada baca Subhana Rabbiyal Azim, ada baca tahiyat, itu ucapan. Tapi ada juga salat yang tak ada ucapan ataupun tak ada perbuatan. Macam mana tu? Inilah dia tuan pengarang kita nak sebutkan. Yang pertama, ada kalanya hanya ucapan sahaja, tanpa perbuatan, cakap saja, baca saja, buat tak ada. Seperti salat jenazah. Salat jenazah, kita tak ada rukuk, tak ada i'tidal, hanya berdiri saja. Lebih-lebih kita angkat tangan lah. Angkat tangan tu sunat lah ya. Salat orang yang terikat. Orang yang terikat, badan dia diikat. Sekarang dah masuk waktu tapi dia diikat oleh musuhnya. Habis ustaz nak salat tak? Salat. Habis tak ada wuduk? Tak ada wuduk pun dia salat juga. Kerana dia dalam keadaan yang sedemikian, dia terpaksa. Dia tak dapat berwuduk dan tak dapat bertayamum. Cuma apakah dia tu wajib mengqadakkannya? Itu telah kita bincangkan dalam bab yang lepas, dalam bab orang yang tidak dapat berwuduk dan bertayamum. Ada ulama mewajibkan qada, ada ulama tidak mewajibkan qada. Pendapatnya lebih kuat, tidak mewajibkan qada. Itu pegangan Imam Nawawi dan juga beberapa ulama besar dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Atau salatnya orang yang sakit. Orang sakit di atas katil. Dia cuma boleh baca saja, tapi tak boleh nak bergerak. Nak bangun, nak rukuk, nak sujud, tak boleh dah. Baring saja. Itu salat orang sakit. Jadi tidak dapat menggerakkan anggotanya. Yang keduanya pula, ada kalanya hanya dapat melakukan perbuatan, tapi tak dapat nak ucap. Macam mana pula? Baca tak boleh. Solatnya orang yang bisu. Orang bisu.
Dia boleh rokok, boleh i'tidal, boleh sujud, tapi tak boleh nak baca sebab dia bisu. Habis macam mana Ustaz? Dia baca dalam hati, ya. Apa yang dia tahu, dia bacalah dalam hatinya, ya. Dan yang ketiga, ada kalanya tanpa ucapan dan tanpa perbuatan. Baca pun tidak, buat pun tidak. Tapi solat, seperti solatnya orang yang bisu, yang terikat badannya. Oh, Masya Allah, ya. Dia bisu tak boleh nak baca. Terikat badan dia, tak boleh nak bergerak. Jadi, dia tak boleh nak bercakap dan tak boleh nak buat. Tapi dia solat. Solat tu dengan hatinya, ya. Ini termasuk jugalah orang yang terbaring di atas katil, yang di mana tak boleh nak bercakap. Ya, mungkin ada orang jatuh sakit sampai keadaan macam tu. Habis macam mana Ustaz dia solat dia? Dia solat dalam hati dia. Jadi kalau dia boleh sedar, boleh buka mata. Kalau dia dalam keadaan nak rokok, dia pejamkan mata dia. Jadi dia niat macam rokok lah. Bila dia i'tidal, dia buka balik mata dia. Bila dia sujud, dia tutup balik mata dia. Macam tu lah. Jadi dia solat dengan mata. Kalau lidah boleh baca, dia bacalah. Kalau dia tak boleh lidah, dah tak boleh nak baca, dalam hati dia lah yang dia baca. Alhamdulillah, ya. Itu satu perkara yang baik juga untuk pengetahuan kita lah, ya. Dan kemudian masuk kita di muka surat 344. 344, ya. Faedah yang kedua. Tahun diwajibkannya ibadat solat. Bilakah wajib solat ni? Kewajipan solat diturunkan oleh Allah Ta'ala pada malam Isra' dan Mi'raj. Inilah keistimewaannya ibadat solat. Semua ibadat, puasa, zakat, haji, semualah, ya, hukum-hukum agama, semuanya melalui wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Tetapi salat tidak. Allah panggil Nabi, datang jemput Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, melepasi langit yang ketujuh dan lepas daripada arash yang terpaling tinggi sekali. Subhanallah. Kenapa? Kerana nak bagi hadiah. Jadi salat ni sebenarnya dia adalah hadiah Allah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada orang rasa solat ni beban lah Ustaz. Susah kita kerja nak solat, ibadat kita ni, atau kerja kita terganggu. Jawapannya sebenarnya, kalaulah sekiranya majikan beri kita hadiah, apakah itu menjadi beban kepada kita? Jawapannya tidak. Dan begitu pula kalau sekiranya kita lihat solat itu sebenarnya, ialah kita bercakap dengan Allah, bertemu dengan Allah. Jadi ibaratnya kita dijemput untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Apakah itu menjadi satu beban kalau seorang itu dijemput untuk menghadap pada raja? Sudah tentu tidak. Kerana itu satu jemputan yang istimewa. Begitulah dia. Kita sebenarnya salat ni, ia bukan satu bebanan, tapi ia merupakan satu keistimewaan. Seorang hamba dapat menghadap kepada Tuhannya dan dapat berbicara kepada Tuhannya, Allah Rabbul Alamin, Raja sekalian alam. Dan itu merupakan hadiah Allah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah dia tuan-tuan, ya. Jadi jangan kita anggap solat itu satu beban, tapi sebenarnya solat itu adalah merupakan hadiah Allah kepada kita umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewajipan solat ini bermula daripada malam Isra' dan Mi'raj, ya. Malam Isra' Mi'raj itu berlaku setahun sebelum hijrahnya Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah Munawwarah. Itulah peristiwa Isra' Mi'raj, ya. Itu panjang pula cerita itu tentang Isra' Mi'raj, ya. Adapun ibadah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diwajibkannya salat, iaitulah Nabi bertafakkur tentang keagungan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam Gua Hira. Itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasingkan dirinya. Sewaktu umur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mencecah 40 tahun, ya, atau hampir 40 tahun.
baginda sering mengasingkan diri di gunung Jabal Nur, yang di dalam puncaknya itu, di atas puncaknya ada satu gua yang nama Gua Hira. Itulah ya, siapa-siapa dia biasa pergi ke Mekah haji atau umrah mungkin sudah ziarah Jabal Nur tu ya. Tinggi macam rumah 100 tingkat agaknya ya. Lebih kurang tinggilah macam tu. Jadi di situlah Nabi mengasingkan diri. Kenapa Nabi asingkan diri? Sebab Nabi nak dapat ketenangan. Jadi Nabi SAW memikirkan keagungan Allah. Apakah sudah Nabi mengenal Allah? Sudah Nabi mengenal Allah. Nabi kita SAW daripada masa kecil lagi sudah Allah Ta'ala pilihnya. Sebagaimana dalam sepotong hadis di mana seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mata kunta nabiyan? Bilakah kau menjadi seorang nabi?" Nabi SAW menjawab, "Kuntu nabiyan wa Adam bainal ma'i wa turab." Aku sudah jadi seorang nabi, sedangkan Adam masih lagi antara tanah dengan air. Maknanya belum jadi jasad pun. Nabi Adam belum ada jasad pun. Aku sudah jadi seorang nabi. Jadi Nabi kita SAW bila lahir ke dunia, Allah Ta'ala punya takdir suci bersih. Tidak ada pusatnya macam kita anak-anak ya. Ada pusatnya kan, masa nak kena potong oleh doktor. Tak ada pusatnya, terputus. Dan sudah berkhaitan pun, sudah bersunat. Dan bercelak matanya. Dan kemudian Nabi pula bila keluar saja, si Sayyidatina Aminah, ibu Nabi SAW, tak nampak Nabi keluar daripada, maaf kata, daripada kemaluannya. Bahkan Siti Aminah kata, aku cuma nampak nur, cahaya. Penuh rumah Nabi itu dengan cahaya. Tiba-tiba sudah Nabi keluar daripada rahimnya dan dalam keadaan sujud pula kepada Allah. Subhanallah. Itulah Nabi kita SAW. Pilihan Allah. Ya, dia bukan sekadar Allah pilih semana budak Mekah yang baik untuk jadi Nabi, tidak. Memang pilihan Allah daripada azali lagi. Azali itu maknanya daripada awal lagi. Sebelum jadi langit, bulan, bintang ni, Allah dah siapkan. Nama Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW sudah Allah siapkan. Di dalam syurga tertulis semua nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sewaktu dia di dalam, sebelum diangkat secara resmi dengan dapat wahyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk mengasingkan diri di dalam Gua Hira, memikirkan kebesaran Allah. Kemudian dipikirkan bagaimana masyarakat yang ada dalam negeri Mekah pada masa tu, kota Mekah, penduduknya penyembah berhala. Tetapi di antara mereka juga orang yang beriman pada Allah. Jangan kita lupa, penduduk Mekah ini adalah orang-orang Arab Quraisy. Mereka ini merupakan daripada keturunan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi apa yang diajarkan Allah pada Nabi Ibrahim turun pada Nabi Ismail, turun juga kepada anak cucunya. Tapi oleh kerana masa sudah terlalu lama, jadi yang terpelihara ialah silsilah rantaian keturunan Nabi kita SAW sampai kepada Nabi Ismail AS. Masih lagi mentauhidkan Allah Ta'ala. Sebab itulah orang Mekah apabila mereka ditanya, siapakah yang menjadikan langit dan bumi ini? Mereka menjawab, Allah. Tapi oleh kerana masa yang terlalu lama, timbul kesesatan, menjadilah antara banyak mereka penyembah-penyembah berhala. Itulah dia tuan-tuan. Jadi begitulah dia. Nabi SAW bertafakur, memikirkan kebesaran Allah. Kemudian diturunkan kewajipan solat Qiyamul Lail. Solat Qiyamul Lail ini dilakukan Nabi SAW setelah Nabi SAW menjadi seorang Nabi, tapi belum lagi diperintahkan solat 5 waktu. Nabi SAW mendapat 5 waktu solat ini pada malam Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj sebila? Setahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Keseluruhan dakwah Nabi 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di Madinah. Nabi SAW umurnya 40 tahun
mendapat wahyu. Wahyu pertama sebagai kita kata pengisytiharan baginda menjadi seorang nabi dan seterusnya seorang rasul. Jadi 13 tahun di kota Mekah, maknanya sampai umur 53 tahun. 10 tahun di Madinah, jadi umur Nabi 63 tahun. Jadi dengan itu Nabi SAW umurnya 63 tahun, kemudian kembali kepada Allah SWT. Jadi dalam masa umur 53 tahun ataupun 13 tahun tu sewaktu di Mekah, pada awal Nabi menjadi seorang Nabi, Nabi salat qiyamul lail. Salat, rukuk, sujud, i'tidal, sudah ada. Tetapi dalam kewajipan qiyamul lail. Maknanya qiyamul lail ini wajib. Wajib pada awal Islam. Tetapi apabila pulang Nabi SAW daripada Isra' Mi'raj pada tahun yang 12, tahun ke-12. Setelah 12 tahun menjalankan dakwah di kota Mekah, Nabi pun Isra' Mi'raj. Nabi pulang membawa kewajipan solat 5 waktu. Jadi bila kewajipan solat 5 waktu sudah dapat, maka kewajipan solat qiyamul lail sudah dibatalkan. Mana tak wajib, tapi jadi hukum sunat. Jadi yang wajib sembahyang 5 waktu. Itulah cerita asal usulnya solat-solat yang wajib ini. Kemudian diturunkan kewajipan solat qiyamul lail, kemudian dihapus kewajipan tersebut dan diganti dengan kewajipan solat fardu 5 waktu dalam sehari semalam. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Faedah yang ketiga, tingkatan darjat keutamaan ibadat. Jadi ibadat kita dalam rukun Islam ni ada solat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Dalam 4 rukun ini, manakah yang paling mulia sekali? Inilah tuan pengarang kita nak susunkan. Yang paling afdal, yang paling mulia, pertama solat, kedua puasa, ketiga haji dan umrah, keempatnya zakat. Jadi solat, tak ada siapa yang boleh buat excuse. Semua orang kena solat. Kaya, miskin, kuat, lemah, semua solat. Tak boleh solat diri duduk, tak boleh solat duduk baring. Pokoknya kena solat. Sebab tu dia yang pertama dan utama. Puasa. Puasa ialah orang kaya, miskin semua kena puasa. Tapi kalau orang tu sakit, dia boleh qadakkan puasanya pada masa yang lain. Dan ibadat haji dan umrah. Haji umrah hanya kalau orang yang ada kemampuan, yang sihat, ya. Dan zakat. Zakat orang yang ada lebihan rezekinya, hartanya. Jadi tak semua orang yang wajib keluar zakat. Ya, faedah yang keempat, tingkatan keutamaan solat fardu. Jadi kalau kita kata tadi, solat itu yang paling afdal sekali. Sebab tu di sini tuan-tuan dan puan-puan ya, solat inilah perkara yang pertama akan Allah Ta'ala hitung kita di yaumul mahsyar. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumul qiyamah as-salah. Perkara yang pertama sekali yang Allah Ta'ala hisab hambanya yaumul qiyamah ialah salat. Kalau salatnya baik, komplit, bagus semua, yang lain semua tutup buku, tak payah buka lagi. Terus orang ini dimasukkan ke syurga. Alhamdulillah. Kerana orang yang jaga salat, pasti dia pun jaga semua yang lain. Itu dia punya cerita dia. Tapi kalau orang tu tak jaga salat, dibuka semua, buka semua rekod dia. Kenapa? Sebab dia juga orang yang tak akan jaga rukun-rukun Islam yang lain. Itulah pentingnya salat, tuan-tuan ya, kita jagalah salat. Dan dalam salat tu sendiri ada beberapa tingkatan ataupun yang mana lebih afdal daripada yang lain. Inilah tuan pengarang kita susunkan dia supaya kita dapat mengenal. Tingkatan utama sekali dalam salat ialah salat fardu, ialah pertama salat Jumaat. Itu salat Jumaat tu masya-Allah ya, yang paling afdal daripada 5 waktu salat. Jadi kita sekarang ni Allah ya, rugi kita sebagaimana kita tahu ya, nak salat Jumaat ni kena booking,
tak dapat booking, tak dapatlah kita solat. Jadi di sini kita, kaum lelaki secara khusus, jangan take for granted. Alah, susahlah nak dapat booking ni. Jadi kalau macam tu, aku tak payahlah solat. Jangan. Wajib dia usaha untuk booking solat Jumaat. Wajib. Dapat, tak dapat, itu cerita lain. Kalau tak dapat, apa nak buat? Tapi wajib diusahakan. Dan usahanya tu mesti sungguh-sungguh. Makna daripada awal dibuka dia punya, kita kata peluang untuk booking, kena usahakan. Jangan diambil ringan, nanti-nanti bila nak booking dah last minute dah tak ada tempat. Jadi itu bukan excuse. Jadi kepada kaum lelaki yang sihat, yang tak ada halangan, wajib usahakan untuk buat booking solat Jumaat. Jadi kalau boleh kita buat booking solat Jumaat, ya. Dan sekarang ini kita ada timbul masalah solat Jumaat dimulakan sebelum masuk waktu zuhur. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah, tapi dalam mazhab Hambali sah. Jadi kalau sekiranya kita nak lebih aman, lebih selamat, kita ambil slot yang kedua atau ketiga, ya. Tapi ialah kalau ada orang ada masalah tempat kerja tu nak kena balik cepat, terpaksalah dia ambil slot yang pertama. Itu sebab mazhab Syafi'i, solat Jumaat, khutbah dan solatnya mesti setelah masuk waktu zuhur. Cuma sah di sisi mazhab Hambali, tapi mazhab Syafi'i tidak sah. Jadi itulah dia, ya. Kita usahakanlah. Kalau tak dapat, apa nak buat, ya. Dan yang kedua, solat asar pada hari Jumaat. Masya Allah. Solat asar hari Jumaat ini merupakan tangga kedua dalam 5 waktu solat asar hari Jumaat. Sebab lepas asar ni merupakan waktu istijabah. Waktu diperkenankan doa. Dan yang ketiga, solat asar selain hari Jumaat. Selain hari Jumaat, solat asar juga yang paling utama. Hafizu ala salawat wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dalam ayat Quran Allah mengatakan, jagalah salat dan salat wusta, salat pertengahan, dan dirilah salat kepada Allah dengan khusyuk. Jadi ulama telah bersetuju salatul wusta itu ialah salat asar. Jadi salat asar ni di-mention secara persis, maknanya disebutkan. Jadi situ ulama mengatakan, ya, sangat-sangatlah afdal salat asar. Dan demikian juga ayat Quran yang kita selalu baca, wal asri. Wal asri itu diterjemahkan demi waktu. Tapi itulah juga dengan makna asar, demi waktu asar. Jadi itulah dia tuan-tuan, ya. Jadi waktu asar hari Jumaat ambil berat, ya. Dan selain pada hari Jumaat pun kita mengambil berat waktu asar, terlebih-lebih lagi. Dan yang keempatnya, salat subuh pada hari Jumaat. Masya Allah, ya. Hari Jumaat ni memang hari istimewa. Hari Allah jadikan Nabi Adam AS. Hari Allah Ta'ala jadikan neraka dan syurga. Hari Allah turunkan Nabi Adam ke dunia. Hari dibangkitkan kiamat pada hari Jumaat. Jadi hari Jumaat ni hari yang istimewa. Jadi salat subuh pada hari Jumaat tu darjatnya keempat. Dan salat subuh pada hari-harinya selain Jumaat. Jadi asar, kemudian subuh. Jadi subuh ni juga adalah merupakan ibadat yang sangat-sangat berat kepada orang-orang munafik. Orang munafik susah nak bangun subuh. Na'udzubillah muzalik, kalau kita memang jadi na'udzubillah, berat, susah nak bangun subuh. Awas-awaslah, ya. Jangan sampai kita terjatuh dalam kategori munafik. Asar pun sama juga. Sebab apa? Sebab asar ni waktu orang sibuk. Maupun yang keluar bekerja, balik kerja, atau yang nak bermain-main, beriadah, semuanya waktu asar. Kerana waktu asar ni redup. Jadi sebab itulah sini Allah bersumpah dengan nama wal asri, demi waktu asar. Itulah dia tuan-tuan, ya. Dan yang keenamnya, salat isyak. Salat isyak ni pahalanya pun besar. Siapa salat isyak berjemaah, seperti dia salat setengah malam. Siapa salat subuh berjemaah, seperti dia sembahyang sepanjang malam. Masya Allah. Itulah kelebihan isyak dan subuh.
Dan setelah itu barulah salat zuhur dan salat maghrib, ya. Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan tentang bahagian salat dengan dia punya kelebihan-kelebihan yang ringkas, ya. Fadilat keutamaan salat di muka surat 345. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi kita dah masuk tentang fadilat solat ni, kita berhenti sampai situ sajalah, ya. Jadi ini baru kita masuk gear pertama saja, ya. Ni hari ni merupakan hari pertama. Jadi saya pun nak jaga jugalah kesihatan tu supaya tak kita exert, ya, supaya yang berlebih-lebihan. Mudah-mudahan kesihatan tu Allah Ta'ala berikan dapat kita gunakan untuk kebaikan bersama, insya-Allah. Jadi kita berhenti sajalah pada fadilat solat di muka surat 345. Ya tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada anda yang telah menderma untuk fakir miskin dan juga untuk anak yatim dan demikian juga yang derma untuk madrasah. Jadi sebenarnya permintaan untuk madrasah ni memang banyak, terlebih-lebih lagi di negeri yang susah seperti yang kita sudah tahu, iaitu negeri Kemboja, ya. Sekarang ni pun ada juga satu lagi madrasah yang terbengkalai, baru bangun sikit kemudian tidak ada dananya lagi. Mereka pun mintalah bantuan saya. InsyaAllah kita akan bantu dengan derma tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama dapat bantu saudara Islam kita. Jadi mudah-mudahan itu merupakan jadi amal jariah kita. Jadi kepada anda yang alhamdulillah ada kelebihan rezeki, marilah sama-sama kita menghulurkan kepada saudara-saudara Islam kita di negara Kemboja dan juga negara-negara lainnya susah, ya. Memang banyak sekarang kesusahan, lebih-lebih lagi dengan keadaan COVID sekarang ni. Dari kepada mereka yang telah derma, saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan demikian juga permintaan mereka untuk mendapatkan bantuan mengadakan perigi. Sebab sana memang susah air. Jadi orang kampung sana kebanyakan semua menggunakan air daripada sumber perigi. Alhamdulillah ada juga daripada para jemaah kita yang telah derma untuk perigi dan telah pun dapat dibuatkan. Tapi kalau ada lagi nak derma, kami sangat alu-alukan, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, itu saja untuk petang ini. Saya harap kepada para jemaah sekalian boleh ikuti dalam Telegram channel Ustaz TM Fauzi. Jadi apa-apa update saya, apa yang telah kita buat daripada derma tuan-tuan dan puan-puan untuk orang fakir miskin, untuk madrasah, untuk perigi, alhamdulillah saya akan masukkan di dalam channel tersebut Telegram supaya tuan-tuan pun dapat melihat dan mengetahui ke mana derma tuan-tuan dan puan-puan itu, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan dia satu amalan yang ikhlas dan dapat kita sama-sama mendapatkan kita katakan kebaikannya di pada hari akhirat kelak, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita memberi salam pada Nabi kita Rasulullah SAW seperti biasa. Dan sebelum itu saya minta maaf banyak dalam penyampaian saya mungkin ada kurang sempurna, dan apa yang baik itu daripada Allah, apa yang kelemahan itu dari diri saya sendiri. Dan dengan itu marilah sama-sama kita beri salam pada junjungan besar Nabi kita Rasulullah SAW. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاطربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيئوا بجمال فطفي الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واهدنا نهج سبيلي مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma salli wa sallim wa alaihi. Para jemaah sekalian, InsyaAllah siapa yang ada ke lapangan malam ini ada pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah di Masjid Sultan jam 7.45 malam. 7.45 malam. Dan insyaAllah siapa yang ada ke lapangan pengajian kitab Al-Hikam di Masjid Hasanah Teban Garden malam ini jam 9 malam. 9 malam. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.